Ini bab percakapan Tuhan dengan ahli syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berkata kepada ahli syurga, wahai ahli syurga. Mereka pun menyahut, labbaika rabbana wa sa'daik, ya kami, oh Tuhan kami, wal khairu fi yadaik, segala kebaikan di tanganmu, yakni pada kedua tanganmu. Fayaqul, pada ketika itu Tuhan berkata, hal raditum, adakah kamu sudah berpuas hati? Fayaqulun, maka mereka menjawab, wa ma lana la narda ya Rabbi, kenapa kami tidak akan berpuas hati, wahai Tuhan? Wa qad a'taitana, padahal Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak Kau berikan kepada mana-mana makhlukmu. Fayaqul, maka Allah berkata, ala u'tikum afdala min dhalik, mahukah kamu aku berikan kepadamu yang lebih baik lagi daripada itu? Fayaqulun, mereka menjawab, ya Rabbi, oh Tuhan, wa ayyu syai'in afdalu min dhalik, apa lagi yang lebih baik daripada itu? Fayaqulu, Tuhan pun berkata, uhillu alaikum ridwani, aku lempahkan ke atas kamu keredaanku, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dengan itu aku tidak memurkai kamu lagi selepasnya, buat selama-lamanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW pada suatu hari sedang bercerita. Di samping Nabi SAW ada seorang ahli badiyah, yakni orang ulu. Apa Nabi bercerita itu? Anna rajulan, bahawa ada seorang lelaki daripada penghuni syurga meminta izin kepada Tuhan untuk bercucuk tanam. Faqala lahu, maka Tuhan berkata kepadanya, awalasta fi ma syi'ta, bukankah kamu sudah berada dalam keadaan apa saja kamu mahu kamu dapat? Ataupun bukankah kamu berada dalam keadaan apa yang selama ini kamu mahu? Qala, orang itu berkata, memang pun, walakinni uhibbu an azra'a, bagaimanapun aku mahu bercucuk tanam. Fa asra'a wa badhara, fa asra'a wa badhara. Mana ringkas ceritanya di situ ada buang. Yani fa'atifah bersama dengan ma'tufnya dibuat di situ. Dalam kitab kita ni tulis kecil tu kan, fihi hadfun taqdiruhu fa'adhina fa'adhina lahu, begitu. Fazara'a fa'asra'a, begitu, dan seterusnya. Maka apa yang ditanam itu segera naik dengan bijinya. Fatabadarat tarf nabatuhu wastiwa'uhu, tumbuhnya itu secepat, lebih cepat lagi daripada sekelip mata. Dan istiwa'uhu, tegaknya, wastihsaduhu, dan penuaiannya pun ataupun mendapat hasilnya itu pun, watakwiruhu, dan timbunannya yang banyak pun berlaku dalam masa lebih cepat lagi daripada sekelip mata. Amsal al-jibal, mana timbunan seumpama bukit, seumpama bukit-bukit. Fayaqulullah, pada ketika itu Allah berkata, dunak
ya ibna Adam, ambillah wahai anak Adam, fa innahu la yushbi'uka syai', kerana sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dapat mengenyangkanmu. Faqala al-a'rabi, orang Arabi itu, orang Arab ulu itu, dia berkata, wahai Rasulullah, engkau tidak akan dapati orang ini kecuali orang Quraisy ataupun orang Ansar, kerana mereka itu adalah petani dan peladang. Fa amma nahnu, adapun kami ini, falasna bi ashabi zar'in, kami bukan petani ataupun peladang. Mendengar kata-kata orang itu, Nabi SAW ketawa, suka Nabi. Bab dzikrillah bil amri wa dzikril ibad bid du'a. Ini bab sebutan Allah supaya berlaku sesuatu perkara, dan sebutan hamba dengan berdoa dan bertadarru' dan menyampaikan risalah. Wal iblagh itu pun maknanya menyampaikan juga, liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, uzkuruni azkurkum, kamu ingatlah aku, kamu sebutlah aku, nescaya azkurkum, aku akan sebut kamu. Atau kamu ingatlah kepadaku, nescaya aku akan ingat kepadamu. Watlu alaihim naba'a Nuh, dan bacalah kepada mereka kisah Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah, jika kamu berasa sukar dengan kedudukanku dan dengan peringatanku kepada kamu dengan ayat-ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, terpulanglah kepada kamu, aku hanya berserah kepada Allah. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, kamu tetapkanlah keazaman kamu bersama-sama dengan sekutu-sekutu kamu, yakni untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat terhadapku. Thumma la yakun amrukum ghummatan, thumma la yakun amrukum ghummatan, kemudian apa yang kamu putuskan itu tidak menjadi kesempitan kepada kamu, tidak menyukarkan kamu untuk melakukannya, yang terhadapku, hingga kepada firman-Nya, minal muslimin, minal muslimin. Ghummah maknanya gham, sedih, wadai, dan kesempitan, kesukaran. Mujahid berkata, iqdu ilayya ma fi anfusikum. Ini Imam Bukhari tak sebut di sini, dalam ayat itulah, nanti kita akan baca akan datang. Thumma qdu ilayya, apa makna iqdu ilayya tu? Makna lakukanlah terhadapku apa yang ada di dalam hati-hati kamu. Yuqalu ufruq, dikatakan ufruq, faqdi, lakukan, berseleraklah, pergilah dan lakukan. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka, yang ini berhubung dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, jika seseorang daripada kalangan orang-orang musyrikin meminta perlindungan denganmu, maksudnya insanun, ahadun itu insanun, seseorang yang datang kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, lalu mendengar apa yang dibacanya, apa yang diucapnya, dan apa yang diturunkan kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, fahuwa aminun, maka orang itu aman, hatta ya'tiyahu, sehingga dia sampai kepada Nabi SAW, lalu mendengar kalam Allah, dan sampai sehingga dia sampai ke tempat amannya. Haitsu ja'a, yaitu dari tempat dia datang. An-Naba'ul Azim maknanya Al-Quran, Sawaba maknanya haqqa, fid dunya, dalam dunia, wa amila bihi, dan mengamalkannya. Ini bab firman Allah, maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Dan firman-Nya, wa taj'aluna lahu andada, dan kamu menjadikan, membuat
sekutu-sekutu baginya. Dzalika rabbul alamin, dialah Tuhan semesta alam. Dan firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allah, dan orang-orang yang tidak menyembah di samping Allah Tuhan yang lain. Walaqad uhiya ilaika, dan lagi firman Allah, walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu lain asyrakta, jika engkau melakukan syirik, nescaya amalanmu akan terhapus dan engkau pasti akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Balillaha fa'budhu, bahkan Allah sahaja hendaklah kamu sembah, akan Allah sahaja hendaklah kamu sembah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Ikrimah berkata, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan dalam keadaan mereka syirik. Ikrimah berkata, kamu tanya mereka, siapa yang menjadikan mereka dan siapa yang menjadikan langit-langit dan bumi? Mereka akan berkata, Allah. Itulah artinya iman mereka, padahal mereka menyembah selain daripadanya. Wa ma dzukira, dan bab berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang khalqi af'alil ibad, yakni Tuhan menjadikan perbuatan hamba, wa iktisabihim, dan usaha mereka, yakni usaha hamba, liqaulihi ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah yang menjadikan segala sesuatu lalu ditentukannya dengan sebaik-baiknya. Ataupun dialah yang menjadikan segala sesuatu dengan menentukannya dengan sempurna. Qala Mujahid, kami tidak turunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, risalah, yaitu dengan risalah, membawa risalah dan azab. Liyas'ala as-sadiqina, supaya dia bertanya orang-orang yang benar. Apa makna orang-orang yang benar itu? Al-muballighin, orang-orang yang menyampaikan, wal muaddin, dan orang-orang yang menunaikan amanah dari kalangan rasul-rasul. Wa inna lahu lahafizun, dan kami benar-benar akan menjaganya. Indana, di sisi kami. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang membawa kebenaran, yaitu Al-Quran. Wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, yaitu orang mukmin. Yaqulu yaumal qiyamah, dia akan berkata pada hari kiamat nanti, inilah yang engkau telah berikan kepadaku, aku telah beramal mengikut apa yang terdapat di dalamnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, aku pernah bertanya Nabi SAW, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Nabi SAW menjawab, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia telah menjadikanmu. Saya bertanya, sesungguhnya itu adalah dosa yang amat besar. Qultu, saya bertanya lagi, kemudian apa pula? Nabi SAW menjawab, kemudian engkau membunuh anakmu kerana engkau takut dia akan makan bersamamu. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, kemudian engkau berzina dengan istri kepada jiran. Ini bab firman-Nya, wa ma kuntum tastatirun ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum, dan tidaklah kamu bersembunyi, yakni ketika melakukan sesuatu kejahatan itu, melainkan kerana kamu takut pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan kulit-kulit kamu akan menjadi saksi terhadapmu. Tetapi kamu percaya bahawa Allah tidak mengetahui banyak daripada apa yang kamu lakukan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, dua orang daripada Bani Thaqif berkumpul dekat Baitullah. Dua orang daripada Bani Thaqif dan seorang Quraisy
telah berkumpul dekat Baitullah. Ataupun Syak Perawi, 2 orang Quraisy dan seorang Thaqafi telah berhimpun. Kathirun syahmu butunihim, banyak lemak perut-perut mereka. Qalilun fiqhu qulubihim, tetapi hati mereka sedikit faham. Mereka cetek dalam fahaman. Faqala ahaduhum, salah seorang daripada mereka berkata, adakah kamu percaya bahawa Allah mendengar apa yang kita cakap ini? Yang seorang lagi berkata, dia mendengar kalau kita bercakap dengan suara yang nyaring, tetapi tidak mendengar kalau kita bercakap dengan perlahan. Yang seorang lagi pula berkata, kalau dia mendengar apabila kita bercakap dengan nyaring, dengan suara yang keras, maka dia akan mendengar. Dia mendengar juga apabila kita bercakap dengan perlahan. Maka Allah menurunkan ayat ini, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum, dan seterusnya. Ini kita masih lagi dalam bab kalamullah, yakni Allah bercakap. Masih lagi dalam bab ni, tak habis-habis lagi. Semuanya Imam Bukhari nak buktikan bahawa Allah itu mempunyai satu sifat, iaitu kalam. Dan Allah mutakallim, disebutkan mutakallim, yakni yang bercakap, yang berkata-kata. Mana dia ada sifat itu. Di sini dalam bab ni Imam Bukhari nak cerita, iaitu Allah bukan sahaja bercakap dengan nabi-nabi, tetapi juga bercakap dengan manusia. Bukan dalam dunia, manusia yang lain, bukan dalam dunia ni, di akhirat besok, iaitu dengan ahli syurga di sini. Sebelum pada ni sudah ada bab-bab yang lain. Hak ni dengan ahli syurga. Maknanya sifat bercakap Tuhan itu bukan setakat dalam dunia ni sahaja, tidak, tetapi sampai ke akhirat, sampai ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala bercakap lagi. Ini dia nak buktikan hal itulah. Mana sifat bercakap Allah Subhanahu Wa Taala ni sentiasa ada, sentiasa ada. Mula-mula sekali Imam Bukhari buat mari hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Dia kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berkata kepada ahli syurga, wahai ahli syurga. Dia kata, sesungguhnya Allah yaqul, berkata kepada ahli syurga. Dia kata, ahli syurga ni bukan nabi-nabi saja, orang lain-lain pun ada. Dia kata, dan dia kata orang lain faham. Seperti makna kita bercakap lah. Dalam bahasa kita misalnya, kalau orang tu bercakap dalam bahasa kita, kita faham lah maksud dia. Begitu Allah SWT bercakap dengan kita. Ahli syurga, orang dalam syurga tu, mereka faham. Bercakap lagu mana dia tak sebut, tapi dia cerita Allah SWT bercakap. Yakni dia ada sifat itu. Wahai penduduk ataupun ahli syurga, dia kata wahai, dia seru. Itu makna dia bercakap. Mereka pun jawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Ini cara seru, panggil, jawab. Itu percakapan. Dalam bentuk percakapan, maknanya ada lah. Mereka jawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Kami menyahut seruanmu Tuhan kami, kami menyahut. Wal khairu fi yadaik, segala kebaikan berada pada kedua tanganmu. Dia kata wal khairu fi yadaik, ini tanganmu. Mana disebutkan dua di sini, dan dalam hadis, dalam Quran pun banyak disebutkan dua tangan. Tapi adakah tangan Allah SWT itu semua dengan makhluk? Surah ke dia? Hak dia kata dua tangan itu adalah sifat dia, kita tidak tahu hakikatnya. Surah ke dia. Dalam hadis pun begitu juga. Macam dalam hadis ni, dalam Quran disebut lima khalaqtu biyadayya. Lima khalaqtu biyadayya. Biyadayya
dengan kedua tanganku, disebut dalam Quran. Ni pun lagu tu juga, wal khairu fi yadaik. Segala kebaikan itu berada pada kedua tanganmu. Ni hak Allah SWT kata ni. Apa ni? Hak orang ahli syurga tu kata. Yang ni sebagai menyahut seruan Allah SWT. Tuhan pun kata pula, mana kecek lah ni? Ni kecek lah. Fayaqulu hal raditum, adakah kamu sudah puas hati? Maksud dalam syurga ni puas hati dah kau? Tuhan kata tanya gitu. Mereka pun kata, bapa tidak puas hatinya? Tentu sekali kami puas hati, wahai Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami apa yang kau tak beri kepada sesiapa pun orang lain. Mana dia berasa setiap ahli syurga tu dia berasa dia lebih. Dia lebih. Dia tak ada deki, tak ada nak, tak ada fikir nak lain dah. Tak ada. Hak dia tu sekatu. Puas hati dia. Sebab kita katalah, dulu kan kita sudah buat contoh sekadar nak beri faham. Sekadar nak beri faham. Bukan makna lagu tu sungguh, sekadar nak beri faham. Iaitu kalau kita ni sama-sama manusia ni kan ada deki, tengok orang ni lebih, kita pun nak kata kalau boleh lebih lagi. Itu kalau sama manusia. Tuhan lah yang buat kita jadi gitu tu. Kan Tuhan boleh buat kambing ke, lembu ke, ataupun binatang-binatang lain. Adakah dia deki tengok orang makan jalan mah? Tak ada. Lembu tu dia puas hati dah dengan upuk dia. Allah SWT boleh buat lagu tu. Kita saya esok. Dia tak ada deki, tak ada rasa telia, tak ada rasa kurang, tak ada. Dia buat jadi gitu. Dalam dunia ni kan kita nampak gitu. Berapa banyak kejadian tak ada berbuk dengan kita. Dia tak ada nak. Kita pun tak ada nak hak dia tu. Boleh ke tu buat tu? Tuhan lah tu buat. Saya esok bapa Tuhan tak boleh buat hak lagu tu untuk ahli syurga. Walaupun ahli syurga tu dalam hadis-hadis, bahkan dalam Quran pun sebut dia ada lebih kurang. Dia ada hak lebih, ada hak tinggi, ada juga syurga tu. Tetapi bagi perasaan ahli syurga tu tidak. Hak boleh sebanyak tu dia rasa dia pasti. Tak ada rasa kurang, tak ada rasa. Hakikatnya ada kurang. Hakikatnya ada. Jangan kita kata mana yang kata ada lebih kurang tu dalam syurga tu. Ada syurga hak tinggi, ada syurga hak kurang tu. Maknanya ada kurang jugalah. Saya rasa tu dari satu sudut, ya, iaitu sudut hakikatnya ada lebih kurang. Tapi dari sudut perasaan tidak. Dia sudah puas hati. Itulah yang dikata sini. Apa kita tidak puas hatinya? Dalam keadaan engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada sesiapa pun daripada makhluk ni. Tengok, masing-masing berasa begitulah. Dia berasa orang lain tak boleh setara dia. Tak boleh setara dia. Maka Tuhan pun kata, tak mahukah kamu aku berikan kepada kamu yang lebih lagi daripada hak tu? Nakkah kalau aku beri hak lebih lagi daripada hak tu? Nakkah? Saya kata, fayaqulun, mereka pun kata, oh Tuhan, kata dia, apa lagi hak lebih daripada hak ni? Dia rasa tak nampak dah. Kerana Tuhan kecek dengan dia, royak ke dia gitu, barulah dia kata, apa lagi hak lebih daripada hak ni? Kalau tak sebut, tak bui pun tak apa dah dia. Tak terfikir, tak telitah dah. Sampai setara tu. Fayaqulu, pada ketika itu Allah berkata, uhillu alaikum ridwani, aku akan limpahkan ke atasmu keredaanku, sehingga aku tidak lagi murka kepada kamu selepas ni buat selama-lamanya. Itu makna limpahan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah hak kata Tuhan murka, marah, tidak kenal, tidak suka, tu tak ada dah. Adapun dalam dunia ni ada kan, ketika taubat tu Tuhan kenal. Lepas ketika buat salah pula maksiat tu, Tuhan marah lah. Tuhan tak kenal. Ada.
tukar-tukar ada. Tapi di akhirat esok ahli syurga ni pada peringkat ni tak ada. Ahad ni, hadis ni dia serupa dengan ayat Quran. Mana kita cuba belajar hadis sahih, cuba cari dalam Quran, mesti jumpa. Dalam Quran disebutkan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di dalamnya, dalam syurga tu mereka mendapat apa saja yang mereka mahu. Ni kan dia kata gapo lagi hak lebih daripada ni, mana tak ada. Semua hak dia nak boleh lah. Tapi Tuhan kata aku nak beri lagi, nak kau waladaina mazid, pada kami ada lagi hak lebih daripada tu. Serupa kata. Itu tanda hadis sahih. Hadis sahih kita boleh cari ayat Quran, ada. Lagu tu waladaina mazid, pada kami ada lagi hak lebih. Hak lebih tu, itu hak istimewa benar. Hak tu hak istimewa benar, iaitu keredaan Allah. Dan keredaan Allah dalam ayat Quran disebutkan waridwanullahi akbar. Keredaan Allah itulah hak paling besar sekali, hak paling bermakna sekali. Keredaan Allah, hak tu hak paling besar sekali. Dalam Quran pun sebut hak tu hak paling besar. Hak lain itu tidak besar. Kalau kita kata pada ketika sembahyang tu Allahu akbar, mana Allah paling besar, kata ada hak lain, hilang belakang hak lain. Hak ni pun begitu juga. Keredaan Allah itulah yang paling besar untuk kita. Hak lain-lain tu pitih ke, anak ke, harta benda ke, tanah ke, pangkat ke, kedudukan ke, apa ke, panjang umur ke, kesihatan ke, tidak besar. Walaupun nikmat Allah SWT, rahmat Allah SWT juga, tapi tidak besar. Besar dah kepada kita tu kan, senang berjalan pergi mari gitu, selesa, tak ada serah ke satu. Pasal apa sihat, besar tu. Tapi ridwanullah akbar, keredaan Allah tu lebih besar lagi. Keredaan Allah itu lebih besar lagi. Itu iman orang Islam. Dengan sebab itu orang yang ada akidah tu ridwanullahi akbar, dia sakit pun tak apa, dia sepanjang hayat cacat mati dengan gitu pun tak apa. Sebab apa? Hak lain tu hakikatnya tidak besar. Hanya pada kita, pandangan kita berasa besar memang pun, dan kita berasa pun besar. Lebih dah kita tu setara tu nyaho benar dah, habis ring dah kita kata. Padahal di sisi Allah tak ada gapo berlaku hak dunia. Hak paling besarnya ialah keredaan Allah. Bila dia ada hak tu, tak ada hak lain kecil belakang. Hak lain kecil belakang. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maka aku tidak akan memurkai lagi kamu selepas ini, buat selama-lamanya. Ini apa? Kalau dalam dunia ada buat hak terima taubat, Tuhan kenal, Tuhan suka, lepas tu Tuhan murka pula, ada kan keadaan kita lagu tu. Tetapi dalam syurga ni tidak. Artinya kita tidak akan buat sesuatu benda yang tak kena lagi, tak molek, tak ada dah tu. Tak ada. Nak buat awak dia je dah cukup lakon dah. Nak buat awak dia, nak menipu, kena rasuah, kena apa, tak ada dah. Dah sempurna belaka. Boleh belaka apa hak nak. Hak Imam Bukhari nak sininya iaitu percakapan Allah dengan ahli syurga. Hak tu dia. Banyak ni hak ni kecek gini, hak ni dia kata gini, hak ni kata gini. Hak tu hak dia nak. Maknanya kalam Allah ini bukan setakat Quran tu saja, bukan setakat kitab-kitab suci tu saja, dak. Tetapi kalam Allah ni juga dengan manusia ahli syurga akan datang. Dan Allah SWT bercakap itu salah satu nikmat dalam syurga, salah satu kelebihan dalam syurga. Memandang Allah SWT itu pun kelebihan, bercakap dengan Allah itu pun kelebihan yang tidak kita perolehi semasa dalam dunia. Tak boleh. Tapi bila di sana bukan Nabi saja, orang biasa ni pun, ahli syurga biasa ni boleh. Itu keistimewaannya syurga tu. Kemampuan kita pun tinggi. Jadi tidak kata tengok tu dengan mata hati ke, tengok tu dengan makna tahu ke, tak.
bercakap tu dengan makna faham. Kau Tuhan beri ilham, kau faham. Tak. Bercakap kita pakai dengan makna hak asal dia lah. Tengok dengan makna hak asal dia lah. Yang ni Tuhan bagi kemampuan kepada kita, yang di mata kita tu boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh melihat. Mata kita boleh melihat. Lepas tu kita kata, kalau melihat Tuhan ni mana duduk depan kau? Mana duduk depan pula? Ada pihak pula, ada arah pula. Dah Tuhan lah ke mana lah tu? Itu sifat makhluk. Kita kata, itu kita duk fikir hak masalah hak dalam dunia ni. Duk kiaskan dengan hak dalam dunia ni, sudahlah kita. Kita tak boleh fikir gitu. Kalau hak dalam dunia ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mata seperti kita juga. Dua butir tengoklah ke depan gini ya. Tapi dia kata, dalam semaya tu, inni arakum min wara'i zahri. Aku tak nampak kamu tu ke belakang. Apa lagu mana? Mata duk kau ni, nampak kau ni lagu mana? Tak ada cermin. Tu Allah SWT boleh buat dalam dunia. Allah SWT boleh buat binatang dari segi mata tu lebih istimewa daripada manusia. Nampak belakang. Kerana belakang depan nampak belakang. Ada. Kalau lagu tu Tuhan boleh buat. Gelap kita tak nampak. Allah SWT boleh buat seperti kucing, rimau dan sebagainya tu nampak. Kalau dia buat kita lagu tu, apa tak boleh? Kok dia, kehendak dia belakang. Dalam syurga tu kemampuannya tidak seperti dalam dunia. Gagahnya seseorang tu seperti 100 orang. Dalam setengah-setengah hadis disebutkan begitu, 100 orang. Jadi tak serupa, kita tak boleh nak kias, tak boleh nak bandingkan dengan dunia, nak kata lagu mana lagu. Tak boleh lagu tu. Kemudian ni pun masih lagi dalam bab tu, riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW pernah pada suatu hari duduk kecek. Dekat dia tu ada orang ulu, orang darat lah kita kata. Orang darat. Orang darat ni dia tak ada pengetahuan lah. Dan hidup secara kasar. Pendidikannya tak ada. Kalau dalam dunia ni pun gitu juga. Kecuali negeri hak maju benar tu baru serupa kapung pedalaman dengan hak bandar ni. Kalau tidak dengan hak bandar ni sama-sama pun lebih. Boleh ke dia dulu. Hak bandar. Memang aku tu. Zaman Nabi pun gitu juga. Hak ulu ni, hak kapung ni dia ketinggalan dalam apa-apa pun. Nabi duduk cerita kepada dia, ada seorang ahli syurga, dia minta dengan Tuhan nak bercucuk tanah. Nak bercucuk tanah. Tuhan pun kata, nak agam dia. Tengok, Tuhan kecek dah tu. Kecek tu. Kecek itu sebagai bermesra dengan ahli syurga. Padahal dia tahu dah. Dia tahu dah belakang tu. Kata agak dia tahu dah. Buat orang tu nak tu pun dia dah. Tetapi bercakap tu untuk mesra. Untuk mesra. Supaya kita kata, kita tahu dah dia nak basuh. Basuh kau? Kita kata, untuk apa? Tanya agak dia dah tahu dah. Untuk mesra. Ada kalanya tanya ni, bercakap ni untuk mesra, tidak mana tak tahu. Jadi serupa juga di sini. Awalastafi ma syi'ta, bukankah engkau telah berada dalam keadaan apa-apa yang kamu nak boleh dapat dah ni? Tu. Fi ma syi'ta, dalam apa yang engkau mahu. Tadilah dalam Quran tadi, lahum ma yasha'una fiha. Dalam syurga tu mereka dapat apa yang saja yang mereka mahu. Support. Dia kata, memanglah begitu boleh berlaku dah. Tapi saya nak juga nane. Nak juga nane. Fa asra'a. Fa asra'a. Maka cepatlah berlakunya. Cepatlah berlakunya. Apa dia? Jadi uhibbu an azra'a fa adina lahu fa zara'a fa asra'a wa badara. Gitu. Dia bahasa Arab ni memang lagu tu. Dia ada buah tengok. Buah pun dia kaedah dia ada kaedah dia. Supaya dalam ayat Quran tu
wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Misalnya ketika Musa minta air dengan Tuhan, kami pun kata idrib bi'asakal hajar, kamu pukul dengan tongkat kamu tu batu tu, fanfajarat, terus memancar air. Daripada batu tu 12 mata air terus memancar tu. Lagu mana? Dia ada buah tu, celah tu, dia ada buah tu. Bila Tuhan kata idrib bi'asakal hajar fadaraba, hak tu hak buah. Hak tu hak buah. Dari segi kaedah bahasa Arab tu, buah tu dari segi kaedah bahasa Arab tu ada. Orang panggil buang fa'atifah dengan ma'tufnya. Dari segi bahasa Arab boleh. Lagu tu buah banyak lagi pun boleh. Fadaraba, bila Tuhan kata pukul lah, Nabi Musa pun pukul lah. Bukan tanpa pukul tu hai keluar. Apa faedah suruh pukulnya kan lagu tu? Mana Nabi Musa pun pukul lah. Bila pukul barulah memancar air. Tapi tak ada sebut pukul tu, tak ada ayat tu. Kira-kiranya ada. Itu orang panggil dalam kaedah nahwu Arab dia panggil takdir. Pada kira-kiranya ada, pada takdirnya ada. Supaya juga sini terus naik mana dah dia minta nak menanam, Tuhan pun beri lah. Dia pun menanam lah. Bila dia tanam saja segera naik biji saat ni tu. Kalau dia tanam saat ni tu naik tu cepat lagi daripada sekelip mata. Tak ada sekelip mata naik ke dia. Tanaman dia naik tegak molek, ikutlah apa-apa pun yang ditanam tu. Dah boleh ambil buah dia tu selalu. Lepas tu terkumpul sekian banyak. Kalau kita kata padi dalam rumah padi, tempat simpan padi tu penuh. Kalau buah-buah lain pun lagu itulah juga, terkumpul seperti bukit-bukit banyaknya. Selalu jadi enak. Tak apalah, buih lah. Tapi lagu itulah keadaannya. Tidak seperti dunia. Tidak seperti dunia ini. Tetapi kalau kita perhatikan, kau akhir zaman dia kau tubik, supaya manusia ni, terutamanya kalau ada hak ingkar tentang akhirat, syurga neraka ni, dia boleh faham, mudah faham sikit. Allah SWT waktu tubik sikit nak suruh orang faham. Tidak waktu tubik banyak juga. Kalau waktu tubik banyak jadi tak ada lah iman bil ghaib. Tak ada lah dia waktu tubik sikit. Misalnya kemudahan, kalau dulu nak boleh kau masak nasi tu lah, siup siup bukan main. Kena cari kayu api dulu. Lepas tu siup pula. Lepas tu nak waktu tubik api tu pun susah dah. Gesek tak ada. Pakai batu api tu ataupun gesek sama kayu ke, bukan main, susah dulu. Kemudian kau mudah. Kau mudah, cuba kita tengok lah. Hak mudah tu sampai gitu kita boleh tengok lah. Apa ni nak suruh cerah, bawa karok sampai gitu. Pas karok habis tu habis lah. Guna pelita lah apa, tak ada dah. Kena cucuh, kena begitu gini, tak ada dah. Kalau angin kuat mampu, tak ada, pakai pecek ya. Pecek tu pula tempat tidur heret lagi boleh pecek juga, sini tak payah dinding tu. Dan sebagainya. Ada pula remote pula. Tak payah pergi pecek dekat, pakai jauh saja. Mana kehendak kita dapat. Kau dekat, kau mudah dapat. Tetapi tak ada lagi hak telitah dalam hati dah. Telitah tak payah pecek. Tak siapa gitu. Tak ada. Nak ayaknya manusia nak benar lagu tu. Bukti adanya syurga ni, manusia ni nak benar lagu tu. Bukti nak, dia duduk rekos macam. Alah kemudah, alah kesenang. Tetapi senang ke juga? Tak juga. Hak gambaran dalam syurga tu dapat kau? Tak juga. Tetapi sikit-sikit dia ada, supaya manusia ni tak rasa tak puas lagi. Tak puas lagi tu mana ada lah hak memuaskan dia. Hak memuaskan dia kepada dia syurga. Syurga tu. Begitu juga zaman dulu orang tanam padi setahun sekali. Lepas tu dua kali. Kau cepat. Dengan adanya peralatan dan kemajuan dari segi pertanian, kau cepat. Lepas tu 3 kali.
Lepas tu boleh jadi dia boleh buat banyak kali. Tapi boleh kau setara ni? Sekelip mata. Tak ada sekelip mata. Tak ada sekelip mata. Semuanya tiba-tiba timbul macam bukit. Kalau boleh manusia ni dalam pertanian ni, gitulah. Secepat mungkin, sebanyak mungkin dapatnya, semudah mungkin. Tetapi adakah dia dapat? Tak. Sebab apa? Kok mana-mana pun ini bukan syurga, ini dunia. Itu ialah. Kalau boleh cepat lagi pun tak akan sama lagi dengan ni. Tak akan sama lagi dengan ni. Manusia puas hati? Tak puas hati. Mana dia akan puas hati? Takkan Allah SWT buat manusia ni tak puas hati? Kalau lagu tu tak sempurna lah dia buat. Dia mesti ada sesuatu yang dia buat, orang akan jadi puas. Barulah sempurna Allah. Barulah kaya dia. Barulah bijak sungguh. Baru kita nampak. Lah ni tak, kita tak nampak. Pasal kita tak nampak, segala-galanya kurang. Padahal Allah SWT buat kurang tu bukan dia lemah, bukan dia tidak mampu buat. Sesuai dengan dunia ni setara tu ya. Hak sempurna, hak cukup ada. Tapi bukan dunia ni. Dia buat dah bahkan. Takut-takut orang kata lah ni tak pandai nak buat lah ni lemah. Jadi buat saya dah, buat dah. Uiddat lil muttaqin. Telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Buat dah syurga tu sekali dengan dunia. Ini menunjukkan bahawa dia mampu, dia boleh, dia berkuasa. Dia buat dah hak lagu tu, hak sempurna tu. Cuma kita tak duduk situ. Kita mari duduk sini dengan kehendak dia. Kita mari duduk dalam dunia ni dengan kehendak dia. Kalau kita boleh mari duduk dalam dunia dengan kehendak dia, apa dengan kehendak dia kita tak boleh pergi dalam syurga? Padahal kita tak tahu mana juga dulu. Macam mana boleh mari dalam dunia? Dengan kehendak kita naik gapo mari dalam dunia ni? Tak ada tu. Lemah manusia. Memikirkannya lemah. Begitulah juga Allah SWT boleh buat kita ni sampai ke syurga. Itulah kelebihan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak payah bayar tiket naik jet ke, naik roket ke, naik apa ke nak pergi. Tak ada belanja. Tak payah pakai alat-alat susah payah, tak payah. Kita boleh sampai ke sana. Itu keyakinan kita, iman kita orang Islam. Boleh sampai dalam syurga. Orang duk pergi bulan lah, merih lah, kau gapo itu tak mana baru tu. Syurga ni dah atas lagi. Sidratul Muntaha tu baru alam duk, alam ni, alam bawah. Hak dalam Isra' Mi'raj tu, hak baru ni kita baca tu, Sidratul Muntaha tu atas lagi pada langit yang ketujuh tu, baru hak alam bawah. Lepas pada tu baru alam atas orang panggil. Alam atas itulah syurganya. Lepas bila manusia nak sampai situ? Bila manusia nak sampai situ? Lagu mana nak sampai, sebanyak mana belanja? Habislah harta dalam dunia tak akan sampai. Bukan minyak. Kalau kita kata semua ni untuk buat belanja, jadi bahan bakar, semua ada dalam dunia, tak tahu ke mana lagi ni ada ni. Hak tu tak tahu mana. Tapi walaupun di alam yang tinggi, di alam yang di luar daripada alam bawah kita duduk ni, kita boleh sampai. Tu kelebihan. Tu kelebihan. Beriman kepada Allah dan kepada pembawa ajarannya. Dia nak tanya lagu tu lah. Agaknya kalau orang tu beri makan budu kali nak, dia minta nak makan budu. Boleh jadi. Ini keadaan. Orang ni dia bertani, dia nak bertani. Nak ayatnya bertani tu mulia sekurang-kurangnya. Dalam syurga tu Allah SWT bui lagi peluang. Padahal untuk apa? Tak ada ni nak bertani, nak makan, nak jual, nak begitu begini. Ni tak ada tu. Tapi dia bui. Mana kehendak manusia tu apa pun dia bui. Tapi tentu sekali hak di sana tu tidak serupa
Jadi kalau kita kata wudu kau gapo kau walaupun pelik, kita kata tak ada ke sana, Allah SWT boleh buat. Tetapi tentu sekali tidak sama sifat dia tu, dan kita akan puas hati. Kita akan puas hati. Allah SWT pun kata, dunak, ambillah wahai anak Adam, itu hasil, ambillah, tak payah susah payah. Fa innahu la yushbi'uka syai'un, kerana tidak ada sesuatu yang dapat mengenyangkanmu. Apa pula tak kenyangnya dalam syurga, jadi makan tak kenyang? Apa makna ni pula? Tak puas hati. Dengan sebab itu Maulana Qasim Nanutwi tulis tepi ni nombor 9 dalam Asyiah. Cuba kita tengok. La yushbi'uka kadzalil akthar bil mu'jamah, tak apalah tu. Walil mustamli la yas'uka. Wastushkila qawluhu la yushbi'uka syai'un biqawlihi ta'ala fi sifatil jannah inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra. Kok ni muskil ni ayat ni perkataan ni. Tidak ada sesuatu yang mengenyangkanmu wahai anak manusia, Tuhan kata. Tidakkah dalam syurga tu Tuhan kata engkau mendapat dalam syurga ni keistimewaannya, iaitu kau tak lapar dalam syurga. Kau tak lapar. Wala ta'ra, dan engkau tidak terdedah aurat. Tertutup semua, tak payah fikir. Kena tutup dengan kain, kena jahit, kena gitu gini, kena ukur saiz dulu ke apa. Susah dalam dunia ni. Nak pakai pun walaupun istimewa pun, duduk belagak dengan hak tak tahu mana tu lah, hak tak ada istimewa pun sebenarnya. Menunjukkan kelebihan pakaian kau tu gini tu, pada hakikatnya tak ada apa. Hak kita kena fikir, jadi susah. Jadi susah. Dalam syurga dak wala ta'ra. Mana sini? Wa ujibah bi anna nafya syaba' la yujibul ju'. Tapi para ulama menjawab, penafian syaba', kenyang di sini tidak memestikan adanya lapar. Kalau kata engkau tak kenyang, bukan bermakna engkau mesti lapar. Tak mesti lagu tu. Dia kata li'anna bainahuma wasitah, kerana di antara kenyang dan lapar itu ada hak duduk tengah, ada hak tengah. Sesuatu yang duduk di tengah, iaitu kifayah, memadai, cukup. Cukup tu, cukup tu ada. Wa aklu ahlil jannah litana'um walistilzaz. Orang ahli syurga ni makan dalam syurga ni bukan untuk menghilangkan lapar. Kalau kata makan, kalau kata minum, bukan untuk menghilangkan dahaga. Wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Engkau tak dahaga dalam syurga tu, dan tidak kepanasan engkau dalam syurga tu sehingga kena buat rumah biar tudung molek gitu gini, kalau tidak demam. Bukan lagu tu dalam syurga. Maknanya dia kata orang ahli syurga tu makan bukan kerana lapar. Jangan kita fikir gitu. Kalau nak kira ahli syurga ni lapar kak, makan tu buktinya dia lapar. Buat padai lagu tu. Enggak, dalam syurga memang ada makan, tapi kita kena faham dulu, makan tu bukan kerana lapar, tetapi kerana tana'um dan istilzaz, dan kerana makan tu untuk menikmati kesedapan dan kelazatan. Hak tu bukan kerana lapar. La 'anil ju' waqtulifa fi syaba' fiha. Ulama khilaf pula kata, kenyang-kenyang ni ada ke dalam syurga? Kalau kenyang ni kita dalam dunia tak boleh lah makan. Kalau makan lagi mutah. Kenyang istilah kenyang ada ke dalam syurga? Was-shawab alla syab'a fiha. Hak betulnya, pendapat yang betul, tak ada kenyang, tak ada lapar, tak ada kenyang. Adanya nikmat semata-mata. Makan itu adalah salah satu saluran untuk mendapat nikmat. Gitu maksudnya. Idh law kana lamuna dawamul akl, lamana dawamul akl al-mustalad. Kalau ada kenyang, tak ada makna pula kalau kata makan berterusan tu.
makan semacam. Orang dalam syurga ni makan semacam, makan tak apa. Sebab kalau kenyang tu dia akan berhenti makan. Dengan sebab tu istilah kenyang tu tak ada. Istilah lapar tu tak ada. Bukan dah kata dalam Quran kata tak ada lapar dalam syurga, tapi kenyang ada. Tak. Kedua-duanya tu tak ada. Itu istilah tu sesuai dengan dunia. Syurga tidak lagi. Itu dia nak ayat. La yushbi'uka syai'un, tidak ada sesuatu yang menghilangkan, yang mengenyangkan engkau. Yakni kalau nak kira dari segi sifat duniawi kamu, itu yang pertama. Kalau nak kira sifat duniawi manusia, manusia ni tak kenyang, tak puas sok. Hak tu kalau hak dalam dunia bolehlah sebanyak mana, tak puas. Dia mesti ada nak buat gapo lagi. Itu sifat manusia dalam dunia, sifat duniawi manusia. Adapun sifat ukhrawi manusia, dari segi kata tidak kenyang tu, iaitu lazim bagi tidak kenyang tu ada. Bukan makna tidak kenyang tu sendiri ada. Lazim bagi dia. Itu dia. Apa ni kenyang, lapar tu tak ada, tapi lazim bagi kenyang tu tidak ada. Sebab apa? Lazim bagi kenyang ni kau dia berhenti makan lah. Itu hak mesti. Apabila kenyang kau dia, hak mesti berlaku. Berhenti makan. Berhenti makan tu tak ada. Maksudnya engkau tidak ada sesuatu pun mengenyangkan engkau sampai ke dalam syurga pun, maka semacam. Tidak ada berhenti. Nama berhenti tu tak ada dalam bab makan minum ni, tak ada. Sebab apa? Kalau berhenti tu maknanya kenyang. Engkau tak kenyang tu dalam syurga tu mana? Tak ada berhenti. Apa yang lazim daripada tidak kenyang? Iaitu makan semua. Yang mesti kita faham daripada apabila orang kata tidak kenyang, makan semacam. Hak makan semacam tu ada. Kemudian kita kata kalau makan semacam lelah juga dah. Dia sesuai dengan keadaan dia lah. Itu kita tak tahu belaka lah. Moga Allah SWT buat kita tak pernah tengok, kita tak pernah dengar. Sudah jumpa dah hadisnya baru ni. Lagu tu lah. Cuma sikit sebanyak yang diceritakan gitulah. Faqala al-a'rabi berkata, wahai Rasulullah, kata, tentu orang tu kamu akan dapati orang tu orang Quraisy kau, kata dia, ataupun orang Ansar. Sebab demo tu buat petani beladang, kata dia. Kami ni dak tu, kata dia. Tidak tu. Sebab dia penggembala. Dia bukan petani dan bukan beladang, dia penggembala. Dia kata gitu. Nabi SAW pun suka dengar dia kata gitu. Nabi SAW bermesra dengan sahabat-sahabat dia ni, walaupun hak darat, hak ulu pun, dengan cara yang sesuai dengan dia lah. Dia tu maknanya boleh kecek dengan Nabi SAW, padahalnya dia orang besar, orang yang mulia, orang yang disegani. Tetapi orang yang jauh-jauh, orang badui dan orang ulu pun kecek dengan dia benda gitu, dan dia suka. Kalau dalam dunia ni tak ada peluang lah kita kata orang-orang ulu tu tak tahu mana tu mari nak kecek dengan orang besar, lepas tu boleh kecek gitu. Nabi SAW tidak. Hak naknya mana sini Imam Bukhari naknya, iaitu Tuhan kecek lah. Tuhan kata, bukankah engkau telah dapat apa yang engkau telah nak selama ni? Engkau nak tu telah dapat. Dia kata memanglah nak, memanglah dapat dah tu, tapi saya nak menanam juga. Tuhan pun kata ambil lah. Tuhan pun kata ambil lah. Setelah jadi semua, Tuhan kecek tu. Dan dia kecek ni bukan dengan Nabi-Nabi, kecek dengan ahli syurga. Hak tu hak Imam Bukhari naknya. Ini bukti bahawa Allah ada bercakap lagi selepas daripada hilangnya dunia ni. Tak ada dah dunia ni. Di mana cakap dengan ahli syurga, dia akan bercakap. Bab zikrillah bil amri. Ini bab Allah menyebut, memerintahkan sesuatu. Sebutan Allah dengan perintahnya. Ini Allah suruh, Allah sebut, berupa perintah dia. Dan zikri, sebut hamba berupa doa dan tadarru'.
risalah, menyampaikan risalah, perutusan daripada Allah. Wal iblagh, dan iblagh ni pun maknanya menyampaikan juga. Kerana firman Allah Ta'ala, uzkuruni azkurkum, kamu sebutlah aku akan sebut kamu. Mana sebut? Sebut ni kecek percakapan lah. Hak tu Imam Bukhari ayat, tengok dia abad lain pun lagu tu juga. Bila Tuhan nak perintah sesuatu, jadilah. Dia katalah. Dia kata, mana dia kecek lah. Dia sebut sesuatu berkait dengan perintah dia, berupa perintah dia. Hamba pula, hak kita kata hamba sebut ni, sebut lagu mana? Dia berdoa, ya Allah, berilah kemudahan kepada saya, kepada aku. Misalnya kita kata tu doa, ataupun tadarru', dia merendahkan diri dia kepada Allah SWT. Apa ni? Hamba menyebut lagi lagu mana? Sebut ni. Kalau hamba sebut, iaitu dia royak ajaran Allah SWT, Nabi royak, Allah SWT suruh dia sampaikan begini-begini. Tu hamba sebut lagu tu. Tuhan sebut, iaitu hujan, jadi hujan gini, gini. Dia sebut juga. Maknanya sebut, bercakap, seru, panggil, semua tu ada berlaku. Dan semua ni cakap, seru, panggil, gapo ni, ini adalah ciri-ciri percakapan. Tu Imam Bukhari nak ayatnya. Sebut. Sebut tu pun percakapan juga. Panggil, percakapan juga. Seru, percakapan juga. Dia nak ceritanya ada percakapan itu dalam bermacam-macam bentuk telah disebut. Apa disebut dalam macam-macam bentuk? Nak ayatnya memang dia bercakap. Tidak dapat nafi. Sebab apa? Ini semua adalah ciri-ciri percakapan. Uzkuruni, kamu sebutlah aku, nescaya aku akan sebut kamu. Lagu mana sebut? Kita sebutlah subhanallah, alhamdulillah, itu sebutlah tu. Allah kita, bila kita menarik nafas panjang, Allah kita kata, Allahu Rabbi. Allah sebut kita. Sebut di mana? Di kalangan al-mala'il a'la. Di kalangan makhluk dia, kejadian dia di alam yang tinggi, yang mulia-mulia. Allah sebut. Kita di sana. Ini hamba dia yang baik, hak jauh ni. Allah sebut. Allah sebut tu pada mereka, mereka fahamlah. Malaikat tu faham mana Allah sebut. Dia sendiri riwayat ni, aku sebut kamu. Aku sebut kamu. Sebut mana? Kita tak dengar apa tu? Malaikat dengar. Dan hak inilah dalam hadis dulu kan kita sudah jumpa dah, bila orang-orang di atas tu terima, kita terima baik kita, dalam dunia ni pun akan baik juga. Gitu. Watlu alaihim naba'a Nuh, bacalah kepada mereka kisah Nuh. Hak nak baca tu apa dia? Tidak kalam Allah. Kalam Allah lah tu. Hak tu naknya. Idh qala liqaumihi ya qaumi, ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalaulah kedudukanku dan peringatan aku kepada kamu dengan ayat-ayat Allah ini menyusahkan kamu. Jadi kamu berasa tak senang hati benar. Fa'alallahi tawakkaltu, ikutlah kalau tak saya pakai pun. Aku hanya berserah kepada Allah. Fa'ajmi'u amrakum. Ni pokok Nabi Nuh. Siapa nak bunuh Nabi tu? Nabi Nuh. Nabi Nuh tahu pokok dia duduk pakak rancang nak bunuh. Kalau kamu nak laku tu, fa'ajmi'u amrakum lah dengan sekutu-sekutu kamu tu. Janganlah kamu menyesal. Janganlah kamu merasa teragak-agak untuk buat. Buat. Itu dia. Thumma qdu ilayya wala tunzirun. Thumma qdu ilayya wala tunzirun, itu sambungan kepada ayat ni. Thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qdu ilayya wala tunzirun. Di sini Imam Bukhari memang dia ada. Dia kata ila qaulihi minal muslimin. Dia pasal reka-reka gitu. Dia kira ngapa Quran ni, orang ngaji dia ni pakai royak gitu, cari di lah. Dia tak baca habis gitu. Tapi dalam tafsir dia tu, dia mari hak dia tak sebut tu, dia tafsir bagi hak dia tak sebut tu. Tu cara dia. Jadi kepada orang tak faham, terutamanya tak mengaji Quran, tak ingat Quran, agak payah Bukhari ni.
Apa pula perkataan ni? Mari mana dia tu? Tak ada sebut pun tadi. Rummatan tu tak apalah ada sebut rummah. Maknanya sedih. Lepas tu kalau kamu bunuh aku, tak sedut sedih lah. Tak sedut berasa keberatan, berasa susah. Ada nak sangat buat lah. Begitu. Wadhiq itu makna susah. Qala Mujahid, iqdu ilayya ma fi anfusikum thumma qdu ilayya. Tu tengok tu. Imam Bukhari ambil tafsiran Mujahid, sebab Mujahid ini seorang ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in. Thumma qdu ilayya wala tuzirun. Kemudian kamu teruskanlah apa yang kamu nak tu. Nak buat terhadap aku tu lah. Wala tuzirun, jangan bagi tempoh lagi. Jangan bagi tempoh lagi. Teruskan. Mana Nabi-Nabi ni dia tidak pusing. Pejuang-pejuang Islam yang mengikut Nabi ni dia tidak pusing. Takut diri dia terancam ke apa. Kalau mati dia tak kisah. Tu cara gambaran ni Nabi Nuh kata, kalau nak buat lagu tu lah. Nak bunuh, nak apa pula. Tak sadut teragak-agak. Gitu. Thumma qudu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaitum. Kalau kamu berpaling, ayat selepas tu, kalau kamu berpaling, kamu tak sah juga pakai hak aku. Fama sa'altukum min ajr, aku tak minta apa-apa upah pun dengan kamu. Tak ada apa, tak ada nak minta gapo. In ajriya illa 'ala Allah. Upah aku hanya ada pada Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan supaya jadi orang Islam. Waktu itulah minal muslimin itu kan, hingga kepada minal muslimin, situlah, hingga ke situlah. Wa qala Mujahid berkata, Imam Bukhari ambil lagi pendapat Mujahid. Maknanya ulama-ulama Islam yang betul ni lagu mana? Dia pakai pendapat ataupun tafsiran orang-orang yang baik-baik, yang muktabar. Imam Bukhari dia tu besar dah, tapi dia pakai lah. Mujahid kata, tidak kata orang yang hebat dalam Islam ni, dalam bab agama ni, mana dia tak sebut pendapat siapa-siapa, dia seorang saja. Bukan gitu. Sebab agama-agama ni kita ambil daripada orang dulu. Bukan agama ni sport sains. Bukan. Kalau sains begitu juga, ada juga asas-asas tu ngaji dulu. Tapi mana tidaklah terikat sangat. Agama ni tidak begitu. Dia terikat sangat. Bukan kata agama ni hak kemudian jadi tak. Dia bersambung dengan hak dulu. Itu tandanya. Kalau yang betul, dia akan rojok kepada yang betul. Yang tak betul, dia akan rojok hak tak betul. Jadi kucat. Imam Bukhari dia ambil daripada orang seperti Mujahid. Berhubung dengan firman Allah SWT ni, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Ahadun tu dia tafsirkan, Mujahid tafsirkan dengan apa dia? Insanun. Yani insanun. Jika ada manusia ya'tihi, datang kepadanya, ini kepada Nabi, dia dengar hak Nabi kata dan apa yang diturunkan kepadanya, fahuwa amin. Mana orang kafir pun kalau nak dengar hak Nabi royak ni, aman dia, selamat. Jangan diganggu orang kafir tu. Kalau dia nak mari dalam negeri Islam pun biar dia mari. Tapi dia mari, dia dengar kalam Allah. Fayasma' kalam Allah. Dia mendengar kalam Allah. Dan dia tu dalam keadaan aman sampai ke mana? Sampai dia baliklah ke tempat dia. Daripada tempat mana dia mari tu, dia balik dengan aman. Mana tanggungjawab pemerintah Islam, negara Islam jaga orang kafir ni. Ini dari segi politik, dari segi kenegaraan ni. Dengan orang lain, negara lain, rakyat orang lain, tak boleh kau mari dalam negeri Islam. Boleh. Apa tujuannya kalau kita orang Islam ni ada negara ni, kalau dia mari dalam negeri kita, apa tujuannya? Tujuannya supaya dia tengok, yasma' kalam Allah, boleh dengar kalam Allah, boleh tengok bukti-bukti Islam. Bukan mari tempat kita buat supuh dengan negeri dia juga. Itu tak ada beza. Dalam Quran kalau dia sebut pun mari tu, ini maksudnya hak utama.
Walaupun hak lain-lain tu boleh juga. Mari nak makan wahdia Malaysia. Tengok gambar saja. Jadi mari nak makan wahdia. Boleh lagu tu. Tak payah rayak hak tu. Makan ni hak sama dah. Hak maksud. Hak pemimpin kena fikir ni gapo dia. Biar orang insaf, biar orang reti agama ni. Dia nak reti agama mana kalau dia nak mari tempat kita? Kita ni lah sepatutnya bukan orang Islam. Gitu maksudnya. Jadi hak nak ayat kata apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Dalam ayat dia sebut supaya mereka itu mendengar kalam Allah. Kalam Allah tu apa dia? Quran lah. Kemudian apa ni? Pecahan daripada Al-Quran itu, manifestasi daripada Al-Quran itu apa dia? Iaitu segala kehidupan orang Islam. Boleh tengok, boleh dengar, boleh bergaul. Itulah kalamullah. Bukan maksud dengan ngaji Quran saja dah. Apa yang Quran ajar, hasil daripada ajaran Quran itu apa? Ada dalam masyarakat. Thumma ablighu ma'manah. Dalam ayat tu kata, kemudian kamu sampaikan dia kepada tempat aman dia, negeri dia. Itu jaminan. Mana polis kau, siapa kau kena jaga. Itu jaminan negara Islam kepada orang bukan Islam untuk mari dalam negeri kita. Hak dalam negeri kita tu benarlah hak tu. Tak apalah. Hak ni hak lain. Ini orang panggil dalam istilah ulama fiqh kafir musta'min. Hatta thumma ablighu ma'manah. Ma'manah tu daripada situlah. Dia ambil daripada aman. Musta'min, yang ni orang kafir yang minta dia ni mendapat keselamatan, jaminan keselamatan, keamanan. Dia ni bukan orang negeri Islam, orang lain. Itu musta'min. Dia beza lain dengan zimmi. Zimmi itu memang rakyat. Hak ni bukan rakyat negeri Islam tu, orang lain. Boleh juga. Maknanya negara Islam ni dia bukan berurusan dengan orang Islam, bukan Islam. Hak duduk dalam negeri dia sebagai rakyat dia saja, tidak. Hak tidak rakyat dia ni pun ada juga. Maknanya hubungan luar negara lah, kita kata hubungan luar negara. Haitsu jaa An-Naba'ul Azim. Mana pula ni Imam Bukhari buat mari An-Naba'ul Azim. Amma yatasaalun 'anin Naba'il Azim. Sana pula pergi. Sana ni duk cerita cara ni wa in ahadun minal musyrikin. Pergi sana. Apa makna? An-Naba'ul Azim itu apa dia? Quran lah. Itu dia nak ayat. Apa Quran itu apa dia? Kalam Allah lah. Naba' itu salah satu bentuk cerita. Naba' mana cerita? Siapa dia cerita? Allah SWT lah cerita. Bila cerita, itu satu bentuk percakapan kan? Itu dia nak. Jadi perkataan untuk menyabitkan percakapan Allah tu macam-macam Imam Bukhari buat bagi. Dalam bentuk naba', An-Naba'il Azim. Naba' tu apa dia? Cerita. Quran ni cerita siapa? Cerita Allah SWT. Bila cerita-cerita ni kita cerita lagu mana? Tidak guna kecek kan kalau kita cerita apa-apa. Lagu tu. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Dalam ayat tu pun kita boleh juga isbatkan percakapan Allah benda ini berdasarkan ayat An-Naba'il Azim tu. Sawaba sawaba haqqa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. La yatakallamun, tidak akan bercakap kecuali orang yang Allah izin. Wa qala sawaba, dan dia mana kecek tu kecek betul saya esok. Di akhirat saya esok. Tak ada kecek tak betul. Orang dalam dunia ni boleh lah. Sana tak ada. Apa makna sawaba itu? Haqqan fi dunya wa amila biha. Fa innahu yu'dhanu lahu fil qiyamah bit takallum. Yani orang yang bercakap benar dalam dunia dan mengamalkan kebenaran dalam dunia ni, seesok akan dibenarkan dia bercakap. Dia termasuk di antara orang yang boleh kecek seesok. Berani kecek. Allah SWT beri kemampuan kepada dia nak kecek. Dia minta, dia nak beri syafaat ke orang ni ke? Dia nak tolong orang ni ke? Boleh.
Orang lagu mana? Dalam hidup dia kecek betul dan mengamalkan hak betul tu, beramal dengan apa yang betul tu. Tu Imam Bukhari nak ayatnya. Ada kaitan juga dengan bercakap di akhirat esok. Yang ni bercakap dalam dunia ni ada kaitan dengan akhirat esok. Kalau kecek molek, betul molek, esok ada kelebihannya. Kita boleh kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, seperti yang kita sudah tengok dalam hadis-hadis ni, disebutkan Allah kecek dengan orang itu. Bukan kecek sebelah pihak saja, tak. Hak ni pun menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala bercakap juga. Tu Imam Bukhari naknya. Lepas tu kalau kita perhatikan ni dalam bab ni kan, cuba perhati semua. Imam Bukhari tak amari hadis, tak ada serabut hadis. Tu cara Imam Bukhari yang pelik. Kadang-kadang dia bagi tajuk tak banyak, pendeknya. Hadis tu panjang, banyak hadis. Kadang-kadang dia mari tajuk tu panjang, ada juga sokong hadis. Kadang-kadang tajuk saja ada. Ni tajuk belakang ni, tajuk belakang ni. Orang panggil tarjamatul bab belakang ni. Siapa habis? Siapa bab qaulillah fala taj'alu lillahi andada. Jadi hak saat ni semua ni orang panggil tarjamatul bab. Tajuk Imam Bukhari. Tajuk Imam Bukhari yang mana hadis dia tak ada. Apa tujuan Imam Bukhari buat gini? Ulama-ulama kata macam-macam lah. Di antaranya sebab dia kira hak sebenarnya kalau nak kira agama ni, rujukan utama dia Quran. Kalau sudah ada dalam Quran tak payah tanya dah hak lain. Terutamanya hak berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni, hak kita tak boleh fikir. Bukan mengikut pengalaman kita, bukan boleh kita kaji pada Quran. Hak tu hak utamanya, rujukan utamanya. Kalau ada hadis, ya. Kadang-kadang Imam Bukhari sengaja, hak tu kamu cari sendiri lah, kamu akan jumpa banyak. Sebab apa? Hadis yang sahih dia tidak akan bercanggah dengan Quran, akan jumpa banyak. Dan memang pun lepas tu dia mari hak lain-lain jelas menunjukkan Tuhan ni bercakap. Dalam hadis-hadis tu banyak, tapi sini dia tak sih, dia nak bagi, itu cara dia. Wallahu a'lam.